Okey, hai. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, hari ni kita nak belajar fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Yang ni matematik tingkatan 4 bab 1 KSS. KSSM. So, hari ni kita nak buat ulang kaji ni lah untuk tajuk ni. Okey. Okey, dalam bab ni kita akan pelajari fungsi dan persamaan kuadratik. Okey. Scroll down, scroll down. Yang ni korang boleh tengok kat dalam textbook tau. Ni cikgu ambil textbook punya. Okey, yang ni kita baca lah ya. Kita baca je. Kita ambil berkat buku teks. Korang dah buat susah-susah, kita tak nak baca pula. Okey, Pulau Warisan terletak di Kuala Terengganu. Pulau ini menjadi daya tarikan baharu bagi para pelancong kerana merupakan sebuah pulau bulatan manusia. Buatan manusia yang dihubungkan dengan jambatan. Jambatan ini mirip seperti jambatan di Putrajaya. Tahukah anda bahawa bentuk binaan jambatan ini mempunyai ciri-ciri matematik yang istimewa? Ciri apa tu? Ciri dia ialah bentuk parabola. Okey, maslahat bab. Okey, dalam bab ni kan kita akan belajar pasal fungsi dan persamaan kuadratik. Fungsi dan persamaan kuadratik ni kita banyak guna dalam bidang sains, perniagaan, sukan dan sebagainya. Dalam arena sukan, fungsi kuadratik menjadi penting dalam acara sukan seperti lontar peluru, lempar cakera, merejam lembing dan sebagainya. Dalam seni bina pula, kita sering melihat binaan melengkung berbentuk parabola yang sebenarnya amat berkait rapat dengan dengan penguasaan konsep kuadratik. Okey. Mula sekali kita cakap dalam bidang, dia cakap dalam arena sukan ni. Contohlah, korang main sukan. Okey, dia cakap kat sini, lontar peluru. Cikgu nak lukis korang main lontar peluru. Kepala dia, badan, dia nak main lontar peluru. Lontar peluru kat tangan dia. Lontar. Jatuh. Ada tak dia? Lontar. Tajam kat sini. Ada tak? Tak ada kan? Kecuali kalau dia langgar benda kat sini tajam dah dia jatuh. Kalau dia tak ada langgar apa-apa, dia macam tu je. Smooth. Okay? Kalau dia tak ada, korang masih tak nampak kan pointer? Kalau dia tak ada langgar apa-apa, dia akan smooth je. Kalau dia ada langgar apa-apa, dia akan jatuh macam ni. Ini dalam sukan. Ini bentuk parabola yang kita akan belajar dalam bab ni. Okey, kemudian ni dalam arena sukan. Lepas tu dia cakap dalam seni bina pula. Kalau perasan kebanyakan jambatan lah dia akan bentuk macam ni. Even jambatan dekat dalam game PUBG pun. Dia ada bentuk macam ni. Lepas tu adalah ni tiang-tiang dia. Jambatan. Kan? Ini dalam seni bina. Ni pun bentuk parabola juga. Okey. Kemudian contohlah dalam bidang sains. Cikgu bagi satu contoh dalam bidang sains supaya korang berminat lah kan. Contohlah artileri. Artileri tu apa? Artileri tu yang lancarkan roket tu. Tui. Macam tu. Dia tak ada macam ni tau. Dia akan tui. Dia akan tui macam tu. Ini dalam bidang sains, artileri. Ini pun cikgu tahu sebab Palestin dan Israel. Kalau tak cikgu tak tahu pun artileri tu apa. Jadi, jomlah kita doakan semoga rakyat Palestin terbela. Amin. Okey. Lepas tu, dalam perniagaan pula Kalau dalam perniagaan, korang boleh tengok dalam macam saya nak bagi contoh macam mana contohlah ada jualan. Ada jualan, musim ni jualan banyak. Lepas tu turun, naik turun. Dia akan dalam bentuk parabola ataupun kadang-kadang contohlah kalau ada orang boykot, dia akan menjunam. Menjunam jatuh terus. Okey. Itulah dalam perniagaan. Cikgu bagi sikit je lah sebab cikgu tak pandai sangat dalam perniagaan ni. Okey, kita sambung. Okey, untuk yang ni pula. Jaringan kata. Naik sikit. Kita nak tengok muka tokoh kita. Kita masuk sini.
jaringan kata. Yang ni bahasa Melayu, ni bahasa Inggeris. Bahasa Melayu, ni bahasa Inggeris. Okay? Senang je. Okay. Next. Imbasan silam. Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ni siapa? Dia hidup tahun 780 Masihi hingga 850 Masihi. Berapa tahun dia hidup? Berapa tahun dia hidup? 50 tambah 20, 70 tahun. Dia hidup 70 tahun. Al-Khawarizmi terkenal dengan gelaran bapa algebra. Bapa algebra kau. Beliau merupakan pengasas kepada beberapa cabang dan konsep matematik. Hasil kerjanya dalam algebra begitu cemerlang dan beliau bukan sahaja mempunyai inisiatif terhadap subjek dalam pembentukan sistematik tetapi juga bertanggungjawab membangunkan penyelesaian analitikal dalam perkembangan garis lurus serta persamaan kuadratik. Okey, kalau korang tahulah algebra ni. Algebra ni antara benda yang paling penting dalam matematik. Kalau tak ada algebra ni, tak adalah Facebook, tak ada PUBG, tak ada sekian-sekian apps yang korang suka guna tu. Okey. Pentingnya algebra ni. Bangga tak? Tokoh Islam. Hebat. Okey, next kita sambung. Fungsi dan persamaan kuadratik. Apakah ungkapan kuadratik dalam satu pun boleh ubah? Yang ni dia cakap, dia tunjuk kat sini. Pernahkah anda melakar gelaran sebiji bola yang ditendang? Ni kalau bola tendang, naik sini, turun sini. Ni bola. Bentuk gerakan ini dikenali sebagai bentuk parabola. Yang bentuk yang macam ni. Silap. Bentuk macam ni. Macam ni. Macam ni. Macam ni. Macam ni. Tu semua bentuk parabola. Tahukah anda bentuk parabola ini mempunyai persamaan tersendiri seperti persamaan garis lurus? Dia kalau cikgu terang kat sini kalau garis lurus persamaan dia ialah y sama dengan mx tambah c. Kalau kuadratik pula, kejap lagi kita belajar. Okay, next. Mengenai pasti dan menerangkan ciri-ciri kuadratik dalam satu pun boleh ubah. Okay, sekarang ni kat sini kan. Benda ni korang buat kadang dalam komputer. Tapi ni cikgu ajar secara manual Okay. Apa nama? Fungsi kuadratik. Dia bentuk dia macam ni. Macam ni ataupun macam ni. Macam kat dalam ni. Macam yang korang boleh nampak kat sini. Dia macam ni ataupun macam ni. Okay. Dia kalau dia senyum, dia akan dia punya graf, dia punya apa nama? Ungkapan dia positif. Kalau ungkapan dia negatif, dia masam. So dekat sini kita tengok yang ni simple je cikgu ajar. Kalau sini positif, A ni positif, dia jadi senyum. Kalau B ni positif, senyum. C ni negatif, masam. D ni positif, senyum. Yang ni masam. Yang ni salah lah, ini senyum. Yang ni masam. Yang ni bukan. Sebab kuasa 3 ialah bukan fungsi kuadratik. Okey, kita turun lagi. Ungkapan kuadratik dalam satu pun boleh ubah ialah ungkapan yang kuasa tertinggi pun boleh ubahnya ialah 2. Jadi kita nak tahu pun boleh ubah yang mana? Pemboleh ubah ni kan, contohlah dia punya bentuk suatu ungkapan kuadratik ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Dia punya pemboleh ubah dia ialah X ni, ini nama dia pemboleh ubah dia. Pemboleh ubah dia mestilah kuasa tertinggi pemboleh ubahnya ialah 2. Kuasa 2. Dia kalau 3 ke 4 ke 5 ke tu bukan. Lepas tu dekat bawah ni dia cakap dengan keadaan A, B dan C ialah pemalar. A, B dan C ialah pemalar. X dengan X ni ialah pemboleh ubah. A tak sama dengan kosong. X ialah pemboleh ubah. A tak sama dengan kosong. A ni mesti tak boleh kosong.
Okey, lepas tu dekat sini cakap, mengapakah nilai A tak boleh sama dengan kosong bagi suatu ungkapan kuadratik? Bincangkan. Kenapa dia tak boleh kosong? Okey, cikgu tunjuk kenapa dia tak boleh kosong. Contohlah kita buat yang garis lurus masa korang belajar masa low form kan. Garis lurus formula dia Y mx tambah C. Okey, bayangkan kalau M ni ialah kosong. Kosong darab X jadi kalau kosong tambah X jadi tak ada lah kan. Jadi Y sama dengan C je lah. Kosong tambah X jadi kosong. Tak tulis kosong ya? Tak ada kan. Jadi dia tak boleh kosong. Kalau kosong, dia tak ada bentuk parabola. Itu je. Okey. Okey, yang ni contoh je. Aduh, dah tak larat dah cikgu cakap. Baru sekejap je cikgu cakap ni. Okey. Selain X, huruf lain juga boleh digunakan sebagai pemboleh ubah. Okey, contohlah kat sini. Yang ni dia guna X. Okey, yang kedua ni dia guna Y. Yang ketiga ni dia guna M. Lepas tu yang ni dia guna N. So, tak kisah. Dia masih lagi ungkapan kuadratik. Okey, next. Okey, contoh 1. Tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Jika bukan, berikan justifikasi anda. Okey, yang ni soalan pertama. 2x kuasa 2 tambah 5. 2x kuasa 2 tambah 5. Yang ni kuadratik ke tak? Jawapannya ialah ya. Kenapa ya? 2x kuasa 2 tambah 5 ialah ungkapan kuadratik dan satu pemboleh ubah. Kenapa ya? Dah tadi kita bincangkan ke atas. Kita bincangkan yang bukan, okey? Kemudian B pula. X kuasa 3 tolak 6. Yang ni, ya ke bukan? Bukan. Kenapa bukan? Sebab X kuasa 3 ni. X kuasa 3 tolak 6 bukan ungkapan kuadratik kerana kuasa tinggi pemboleh ubah ialah 3. Kuasa tertinggi pemboleh ubah untuk kuadratik ialah 2 je. Dia tak ada 3. Kalau 3, salah. Okey, yang C pula. 3x kuasa 2 tambah 2y tambah 1. Yang ni ya ke bukan? Yang ni jawapan dia ialah bukan. Kenapa bukan? Okey, dia ada dua pemboleh ubah. X dengan Y. Kuadratik ni dia ada satu je pemboleh ubah. Contohlah X mesti dengan X. Ini X dengan X. Kalau M dengan M, N dengan N. Dia tak boleh X dengan Y ataupun A dengan B. Dia jadi salah. Okey. Lepas tu D pula. 1/2 M kuasa 2. Yang ni confirm yes. Kuasa 2. Dia tak ada isu. Okey. Next. E pula. 2X tolak 3X kuasa 2. Okey. Yang ni kita tukar. Susah kan nak tengok kalau duduk kat bawah kan. 2x kuasa 2 tolak. Okey, kita tengok ni. 3x per 2. 3 per x kuasa 2 sama dengan 3x negatif 2. Okey, yang ni ya ke bukan? Okey, kita baca kat bawah. E. 2x kuasa 2 tolak 3x per 2. 3 per x kuasa 2 bukan ungkapan kuadratik kerana terdapat kuasa yang bukan nombor bulat. Jadi, yang ni ialah bukan nombor bulat. Jadi yang ini ialah bukan fungsi kuadratik. Okey, yang terakhir sekali F. F ni 4x kuasa 2 tolak x kuasa 1/2. Okey, yang ni terang-terang salah. 1/2. 1/2 ialah bukan nombor bulat. Jadi salah. Okey. Itu je kot. Untuk sesi kali ni cikgu dah penat. Korang jangan lupa like, comment, and subscribe and tunggu untuk part 2 kita study sama-sama, ulang kaji sama-sama matematik KSSM. So, arigatou gozaimasu. Bye-bye. Thank you.